pakai sebelum sempurna taharah. Laki okey dah. Walau quti'at kafahu an-naz'iha. Jadi kalau kaki dia tu kena potong, tak apa, tak payah. Tak payah nak buka dah. Jadi memadah akhir itu boleh pakai. Tak ada masalah dah. Boleh dia nak sapu. Maksudnya wuduk dia tu sahih. Wuduk yang dia tengah duk wuduk ni sahih. Cuma nanti lepas batal wuduk, dia nak sapu tak boleh nak sapu. Faham tak? Sebab dia syarat dia memang kena wuduk dulu, kena sempurna wuduk baru kita pakai. Lepas tu nanti dah habis wuduk tu, nak berwuduk semula, waktu tu baru kita sapu. Jadi wuduk dia sahih untuk yang nak sapu nanti. Nanti dia terangkan ni, dia kata walau quti'at kafahu an-naz'iha. Lepas tu dia kata wal murad annahu la yakfi bin nisbah lil mashi fil mustaqbal. Maksudnya tidak memada tu dengan nisbah kepada sapu pada masa akan datang. Wa illa menakul kadzalik, kalau kita cakap macam ni, fa hadzal wudu yujzi fi shalah wa nahwiha. Kalau kami maka wudu ini memada pada solat dan seumpamanya. Ajza yujzi. Tak ada hamzah. Ada tak? Yujzi'u fi shalah wa nahwiha. Itu syarat yang pertama. Ini nak buat masalah lagi. Tengok dalam syarah lagi. Walau ibtada'a besahuma ba'da kamalit taharati summa ahdasa qabla wusulir rijli qadamal khuf lam yujzil mas'ul. Contoh macam mana? Dia dah wuduk habis selesai ni, basuh muka, basuh tangan, basuh sapu kepala, basuh kaki. Okey, sekarang ni nak pakai khuf. Jadi dia nak pakai khuf ni selepas sempurna taharah. Dia pakai kaki kanan settle. Dia pakai kaki kiri sebelum khuf tu masuk, sebelum tapak kaki tu pak dekat tapak khuf tu kentut. Jadi tak sempurna pakai lagi. Itu maksud dia kata walau ibtada'a besahuma. Dia mula pakai kedua-dua khuf tu selepas sempurna taharah. Summa ahdasa. Kemudian dia berhadas. Berhadas bila? Qabla wusulir rijli, sebelum sampai kaki dia tu qadamal khuf. Sebelum sampai dia punya tapak dia tu. Sebelum tetap kaki dia kat tapak khuf tu. Waktu tu lam yujzil mas'ul. Tak ada. Tak dikira lah. Sebab dia kena mesti dia pakai tu siap dalam keadaan dia ada taharah. Lepas tu kalau dia terkentut kan tak ada masalah. Kalau tak ada masalah apa, maknanya boleh disapu lagi. Lagi tak ada masalah lagi, duduk mayang pakai ni ke dengan keadaan itu. Sebab dia mesti nak kena kaki kita dah pijak dah. Pijak tapak khuf. Nak kena macam tu. Dah pijak dah tu okey dah. Sebelum sampai berhadas tak memadam. Syarat yang kedua, wa an yakuna ay al-khuffani, dan bahasanya kedua-duanya, yakni kedua-dua khuf tu satiraini li mahalli ghuslil fardi minal qadamain. Dan syarat yang kedua, kedua-dua khuf tu menutupi mahal tempat basuhan fardu daripada kedua-dua kaki. Apa dia mahallu ghuslil fardi? Kaki kita dari depan tu sampailah ke buku lali tu. Mestilah khuf tu dia menutupi buku lali semua tu. Kawasan fardu dia tutup. Kalau jenis
khuf bawah. Kan orang setengah-setengah orang dia pakai stocking kan, stocking dia kontak kan. Nampak. Ha? Nampak pukulan dia je ni. Dalam setengah orang perempuan pakai. Ha? Dia suka pakai macam tu. Baik. Jadi kalau dia pakai itu, khuf dia pakai macam tu ke? Katakan apa dia pakai macam tu. Tak tutup kawasan fardu. Jadi tak memada, tak cukup syarat. Syarat dia mesti dia tutup. Kalau kata stocking tu melebihi buku lali. Ni khuf tu melebihi buku lali. Bukannya stocking style cukup masuk kaki je. Macam stocking apa? Style macam sarung. Kalau tak ada pakai. Panggil apa? Stocking? Hamster. Tak berminat lah. Mesti nak kenal lebih bulan ni. Lalu orang perempuan anak tempat pakai tu. Saya pakai tinggi. Baik. Jadi syarat dia an yakuna al-khufan satira ini menutupi akan mahal ghuslil fardi. Menutupi tempat basuhan fardu daripada dua kaki. Bi ka'baihima, iaitu dengan dua buku lali. Dua buku lali bagi kedua kaki. Falau kana dunal ka'bain, maka kalaulah kedua khuf tu dunal ka'bain, ini rendah daripada dua buku lali. Kal midas. Midas ni satu jenis daripada kasut. Satu jenis daripada kasut ataupun selipalah hidab. Nau minal hidab ataupun darbun minal hidab. Fahamnya midas ni dia punya buku lali nampak. Ataupun kita kata macam sandal sekarang ni kan. Ada tutup depan tu tapi belakang tu nampak. Falau kana dunal ka'bain kal midas lam yakfi masuk, tidak memada sapu alaihima di atas kedua-duanya. Baik, kemudian masalah wal muradu bisatir. Tadi disebut dua khuf tu mestilah satira ini di mahalli waslil fardi. Jadi di sini dia sebut apa yang dikehendaki dengan satir. Apa yang dikehendaki dengan satir yang menutupi. Apa yang dimaksudkan dengan yang menutupi kat sini? Wal muradu bisatiri huna al-ha'il. Al-ha'ilu la mani'ur ru'yah. Sebab pada masalah aurat kita mengaji bab satir juga. Satul aurat. Jadi yang nak nutup aurat tu ada satir. Satir kat situ iaitu apa yang menegah daripada lihat aurat. Begitu juga dekat kita mengaji bab apa ni syarat sah solat, satur aurat kan kat situ. Kat situ apa yang menegah daripada lihatnya aurat. Tapi satir kat sini bukannya satir yang menegah daripada nampaknya kaki. Tapi satir kat sini maksudnya al-ha'il, iaitu yang menghalang. Maksudnya apa ni, dia menghalang daripada kalau kita siram air dekat situ pun dia tak masuk. Dia kuat dan dia boleh digunakan untuk berjalan. Digunakan untuk berjalan pergi balik pada ketika musafir. Taradud orang yang musafir. Sebab contoh apa ni dalam mazhab kita, kalaulah dia buat dia punya khuf tu daripada kita kata kulit tu yang syafaf, kulit yang boleh nampak dalam.
katalah ada ataupun dibuat daripada, contohnya daripada kaca, daripada plastik yang kerah, dan plastik kerah tu nampak dalam, tak ada masalah walaupun nampak kaki. Sebab tu dia terangkan apa maksud satir. Satir kat situ bukan maksud mani ru'yah, tapi maksudnya hail. Wal muradu bisatir huna al-hail la mani ru'yah. Di dalam hasyiah disebut qaulu al-hail ay ma yahulu bainal ma' wa bainar rijli, iaitu apa yang menegah antara air dan antara kaki. Hail itu apa yang menegah daripada air antara air dan antara kaki. Air kat luar, kaki duduk dalam. Barang tu duduk tengah-tengah tu, dia halang air daripada kaki. Bihaisu yamna'u nufudal ma'i law subba alaih min ghairi mahallil kharsi. Sekira-kira hail tersebut menegah daripada masuknya air, ataupun tembusnya air kalau dicurahkan air ke atasnya selain daripada tempat kharsi. Kharsi tempat jahitan. Masuk tempat jahitan tu sikit-sikit tu tak ada masalah. Min ghairi kharsi, walau min zujaj, nampak, walaupun min zujaj, daripada kaca sekalipun. In amkana, tapi syaratlah, sebab ada syarat in amkana tatabu'ul masyi alaihi, jika boleh tatabu'ul masyi alaihi, boleh berturut-turut jalan ke atasnya. Lepas tu dia kaitkan dengan, dia terangkan apa maksud satir kat sini, bukan maksudnya mani ru'yah. Lepas tu lagi dia kata wa an yakuna satru min jawanibil khuffaini la min a'lahuma, dan adalah satru tu tutup tu daripada jawanib, daripada pihak tepi dua khuf, bukan daripada atasnya. Nak cakap apa sini? Kalau aurat maknanya kita tutup aurat tu daripada pihak atas dan tepi. Tapi kalau aurat tu terlihat daripada bawah, tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Contohnya orang sembahyang dekat atas bekas satu pokok itu sini ada jambatan tu dia nampak bawah dia nampak atas. Mereka yang dekat ada orang bawah dia sembahyang ni, dia nampak kat atas, dia tak ada masalah. Dia punya dia punya solat dia sah. Sebab aurat tu dilihat daripada bawah. Sebab dia yang perlu tutupnya daripada atas dan daripada tepi. Kalau orang sembahyang contohnya dia punya baju tu luar, lepas tu nampak aurat daripada tepi, itu batal. Ataupun daripada atas. Adapun sini tutup daripada jauh, daripada janib, tutup daripada janib dari tepi, bukan daripada atas. Jadi kalau terlihat ke atas tak ada masalah. Kan kalau kita pakai, dia terbalik daripada aurat tadi. Ada aks masalah aurat. Daripada bawah dan juga tepi. Lepas tu kalau dilihat kaki daripada a'lal khuf, contohnya kepala khuf tu besar. Ni khuf, kepala dia tu besar, kita boleh nampak kaki daripada atas, tak ada bagi mudarat. Tidak bagi mudarat. Macam aurat yang dilihat daripada bawah, dia terbalik. Terbalik dengan masalah aurah. Kemudian syarat yang ketiga, habiskan dengan syarat yang ketiga ni, wa an yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima, dan adalah kedua khuf tu daripada barang sesuatu yang boleh untuk tatabu'ul masyi, untuk berturut-turut jalan di atas kedua-duanya. Maksud perkataannya yakni khuf yang dipakai itu khuf yang kukuh, kuat dan boleh digunakan untuk berjalan. Boleh digunakan untuk berjalan.
Jadi kalau stocking tu tak boleh. Stocking tidak boleh. Satu kata lagi, wa an yakuna mimma yumkinu tatabul masyi alaihima litaraddudi musafirin. Harus, maknanya bahwasanya kedua-dua khuf tu daripada sesuatu yang boleh untuk berturut-turut jalan ke atas kedua-duanya bagi taraddud musafir, bagi pergi datang oleh orang musafir fi hawaijihi, pada mencari hajat-hajatnya. Ketika musafir, biasanya musafirlah pakai fi hawaijihi min haddin, daripada had itu turun, nuzul, wa tirhalin jalan. Dan orang musafir ada turun, berhenti, lepas tu jalan, ada turun, jalan. Jadi turun ada cari hajat dia, ada berjalan semua. Jadi boleh digunakan untuk berjalan di atas khuf tersebut. Khuf tu kokoh dan kuat. Sebab tu dia sebut sini, wa yukhadhu min kalamil musannif, dan difaham daripada kalam musannif kaunuhuma qawiyaini. Difaham daripada kalam musannif ni keadaan kedua-dua khuf tu qawiyaini, kedua-duanya kuat. Bihaisu, sekira-kira yamna'u, boleh dibuat berjalan. Lepas tu lagi sekira-kira yamna'ani nufudal ma, kedua-dua khuf tadi dia menegah daripada tembus air apabila dituang ke atasnya. Kemudian dia kata lagi, wa yushtaratu aidan, ini syarat tak sebut dalam matan, ini syarah tambah. Wa yushtaratu aidan taharatuhuma, dan disyaratkan juga suci kedua-dua khuf tersebut. Disyaratkan suci kedua-dua khuf tersebut. Maka kalaulah khuf tersebut dibuat daripada najis, maka tidak membadal. Kalau ada najis, kena basuh dulu lah. Nak sapu tu kena basuh dulu. Sebab kalau kena najis jadi mudah najis. Faham tak? Jadi kita boleh basuh dulu najis tersebut, lepas tu kita boleh sapu, tidak ada masalah. Tapi kalau dibuat daripada najis, memang tak boleh lah. Sebab kita pakai tu, satu kita nak guna untuk sembahyang. Kita nak guna sembahyang, nak pakai najis, kita dah menanggung najis. Najis tak boleh, mudah najis pun tak boleh. Tapi kalau ada najis pada khuf tersebut, tapi najis yang dimaafkan, ini dia kali najis yang tak dimaafkan, ini cakap najis yang dimaafkan. Ada najis pada khuf tersebut, tapi najis yang dimaafkan. Ada darah sikit, ma'fuanhu. Lepas tu boleh tak nak sapu? Boleh nak sapu, tapi dengan syarat jangan sapu tempat ada darah. Sapu tempat tak ada darah, tak apa. Jadi kalau sapu tempat ada darah tu tak boleh lah. sekadar tu terhenti situ. Walau labasan walau labisa khufan fawqa khuffin li shiddati bardi masalan. Ini masalah dinamakan disebut sebagai masalatul jumuk. Kalau fuqaha sebut masalah jumuk, ada
pernah mengaji, ada tahu masalah apa? Masalah jumuk, masalah khuf atau khuf. Pakai khuf, pakai dipakai lagi satu lagi khuf. Sebab sejuk sangat. Ini disebut sebagai masalah jumuk. Ini nanti ya kita tengok masalah jumuk. Jadi tafsir ya. Dalam tuan disebut walau labisa khuffan fawqa khuffin kharaja bihadza ma law labisa khuffan fawqa jabiratin wajibu hal mas'ul fa innahu la yasbuh mas'ul alayh wa hadhihi al-mas'alah tusamma bi mas'alatil jumuq bi dhammil jim wal mim jumuq wa huwa farisi ni lafaz farisi mu'arrabun yang asalnya farisi kemudian diarabkan. Wa asluhu bi lughatil farsi jurmuk dengan kaf. Wa ghayyarahu al-arab. Orang Arab tukar dia kata jurmuk dengan qaf. Wa huwa khufun fawqa khuf. Khuf di atas khuf. Ini dikenali sebagai masalah jurmuk. Disebut masalah jurmuk, masalah ni lah. Allah Ta'ala a'lam. Subhanallah wa bihamdihi. أن لا إله إلا أنت أستغفرك